Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ya Rabbana fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma allimna at-ta'wil wa faqihna fid din واهدنا إلى سواء السبيل يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدا من ألسنتنا يفقه أقوالنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu semula daripada Masjid Darul Ma'mur kepada pelajar-pelajar dan kepada jamaah sekalian. Jadi pada hari ini saya akan sambung dalam siri kuliah duha dalam perkara tauhid, iaitu akan sambung dengan kitab Aqidatun Najin daripada muka 133. Kata Syekh Ibrahim Al-Laqani di dalam nazamnya, wa kullu nassin awhama at-tashbiha awilhu aw fawwid warum tanziha. Artinya, dan tiap-tiap nas Quran atau hadis yang memberi waham ia akan tashbih Allah itu dengan yang baharu, takwil olehmu atau serahkan olehmu akan pengetahuan ini kepada Allah, dan qasad olehmu akan suci Allah Ta'ala daripada menyerupai dengan segala yang baharu. Itulah kata-kata dengan nazam ataupun dengan rangkaian kalimah-kalimah yang disusun berupa syair yang dikatakan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani. Beliau mengatakan apa saja nas, sama ada nas itu Al-Quran atau nas itu ialah daripada hadis yang mana menunjukkan adanya penyerupaan Allah Ta'ala dengan makhluk, maka beliau menyarankan atau memerintahkan ataupun menggalakkan supaya kita takwilkan nas itu dengan makna yang boleh diterima oleh akal dan tidak menyalahi daripada landasan agama. Itu satu. Atau serahkan saja pengetahuan tentang makna itu, makna kita tidak menyentuh maknanya yang sebenarnya, kecuali kita serahkan maknanya yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi niat kita dalam perkara itu ataupun qasad kita ialah untuk apa yang ada dalam nas itu semuanya menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk atau tidak menyerupai makhluk. Maknanya walaupun nas itu ada menunjukkan kepada anggota-anggota makhluk, tetapi kita serahkan pada Allah maknanya, dan serahkan juga bahawasanya maknanya hanya Allah Ta'ala saja yang tahu, yang mana Allah Ta'ala maha suci daripada menyerupai makhluk. Inilah pendapat yang sebenarnya yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah. Jadi bolehlah kita ambil dua-dua pendapat ini, yang mana terpulanglah kepada kita, sama ada kita nak takwilkan mengikut akal, yang mana akal tadi tidak menyalahi agama, atau kita serahkan saja kepada Allah dengan niat bahawasanya Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Bermula murad daripada tasbih itu menyerupai, dan murad dengan takwil itu ditanggungkan ia atas bersalahan zahirnya serta menyatakan makna yang dikehendaki. Iaitu makna tasbih, makna benda yang menyerupai. Takwil maknanya dimaknakan ataupun diertikan atau boleh katakan ditafsirkan kepada satu makna yang mana ia adalah
tidak mengikut sebagaimana yang zahir maknanya. Maka murad dengan takwil itu takwil tafsil, yang terperinci, seperti bahawa adalah padanya menyatakan makna yang dikehendaki seperti barang ia pada mazhab khalaf. Jadi takwil tadi mestilah diterangkan dengan terperinci. Artinya mestilah diterangkan dengan dalil yang benar-benar bahawasanya ditakwilkan itu adalah menurut pahaman yang mana dengan secara huraian yang lebih luas, dan pendapat ini adalah pendapat ulama-ulama khalaf, iaitu ulama yang kebelakang. Ulama salaf makna yang terdahulu. Kemudian selepas adanya tauhid, adanya timbul perpecahan dalam segi akidah, di mana ada puak-puak, berbagai-bagai puak, maka timbullah ulama ahli sunnah yang kemudian itu dipanggil ulama khalaf. Ini ulama yang terkemudian daripada ulama yang dahulu. Golongan khalaf dan salaf. Jadi sekarang ini kita akan bincangkan pula tentang golongan atau kumpulan yang dipanggil salaf dan kumpulan yang dipanggil khalaf. Bermula mereka itu golongan khalaf, orang yang kemudian daripada 500 tahun. Nah, itulah yang dikatakan pendapat pendapat kitab ini atau pengarang kitab ini mengatakan golongan khalaf ialah golongan yang mana timbul selepas 500 tahun hijrah. Dan kata Kel, orang yang kemudian daripada segala kurun yang ketiga. Itu pendapat lagi satu, maknanya selepas kurun ketiga itulah dia khalaf, iaitu kurun sahabat dan tabi'i. Makna kurun sahabat tabi'i, lepas itu yang pertama dan tabi'i yang kedua. Jadi itulah makna orang khalaf, makna ada satu pendapat mengatakan 500 tahun selepas hijrah. Satu pendapat lain mengatakan iaitu golongan yang ketiga daripada tabi'in. Makna sahabat, daripada sahabat pindah kepada tabi'in, makna yang mengikut sahabat, kemudian pindah lagi kepada tabi'in. Itulah yang dikatakan golongan tabi'in yang kedua, yang dikatakan terdiri daripada ulama-ulama khalaf. Dan katanya, atau serahkan olehmu, artinya kemudian daripada takwil ijmali, yang ia memalingkan lafaz yang memberi waham itu daripada zahirnya, maka kemudian daripada takwil itu serahkan olehmu kehendak nas yang memberi waham itu kepada Allah Ta'ala atas tariqah salaf. Jadi walaupun kita sudah takwilkan, artinya kita maknakan nas itu seperti tangan, umpamanya kita takwilkan kepada makna kuasa umpamanya, atau wajah ditakwilkan kepada makna zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila sudah ditakwilkan demikian, kemudian kita tak berhenti gitu saja. Kemudian kita ikutkan dengan kata bahawasanya kita serahkanlah saja kepada Allah Ta'ala, dan ini mengikut pahaman bahawasanya kita takwilkan kepada makna yang kita rasa sesuai, tapi makna yang sebenar hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Inilah pendirian khalaf. Jadi maknanya akhirnya juga maknanya hampir maknanya lebih kurang begitulah juga yang dikehendaki oleh salaf. Maknanya menyerahkan makna yang sebenar walaupun sudah ditakwil, sudah ditafsirkan, sudah dipusingkan makna yang sebenar kepada makna yang kedua, tapi makna tetap diserahkan makna yang betul-betul atau makna yang dikehendaki oleh Allah itu kepada Allah sahaja. Itu juga adalah asalnya pendirian salaf begitu. Cuma pihak salaf tidak mengikut takwil. Dia terus menyerahkan kepada Allah, tapi khalaf takwilkan dulu, kemudian serahkanlah makna yang sebenar itu kepada Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala tahu, hanya Allah Ta'ala yang tahu makna yang sebenar terhadap firman-firmannya dan terhadap hadis-hadis Nabi-Nya. Bermula mereka itu, iaitu golongan salaf, orang yang adalah mereka itu di dalam masa dahulu daripada 500 tahun, dan kata Qil di dalam keturunan yang ketiga, itu keturunan sahabat dan tabi'in ini. Jadi mengikut
pendapat daripada sejarah, maknanya sebelum 500 tahun mereka itu tergolong dalam golongan salaf, dan selepas itu barulah golongan khalaf. Pendapat yang kedua mengatakan, yang dikatakan salaf ialah orang-orang yang daripada golongan sahabat, kemudian pengikut sahabat atau tabi'in, dan pengikut tabi'in pengikut tabi'in kepada tabi'in, maka itulah yang dikatakan golongan salaf. Selepas itu makna semuanya dipanggil golongan khalaf. Dan bermula tarikat khalaf itu terlebih mengetahui dan terlebih teguh kerana barang yang padanya bertambah wadih, jelas, dan rad khas atau khas khusum, rad atas khusum, yang lawan, dan iaitu terlebih rajih kerana inilah didahului oleh nazam akan dia. Jadi maknanya antara dua-dua ni, maknanya pendapat kitab ini maknanya diambil daripada kata nazam daripada Syekh Ibrahim Al-Laqani, bahawasanya didahulukan khalaf kerana khalaf memberi faham lebih terperinci kepada manusia yang ingin mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan mentakwilkan lebih dahulu, kemudian barulah diserahkan kepada Allah Taala akan maknanya yang sebenar. Itulah maknanya, sebab itulah maknanya dalam nazam tadi pun didahulukan takwilnya, barulah makna diserahkan kepada Allah Ta'ala mafhum yang sebenar daripada nas-nas yang telah dimaknakan kepada makna yang kedua. Dan bermula tarikat salaf itu terlebih selamat kerana barang yang di dalamnya selamat daripada mentakyinkan maknanya, terkadang ada ia bukan murad bagi Allah Ta'ala. Jadi untuk selamat supaya kita tidaklah tergolong orang-orang yang boleh jadi salah atau boleh jadi khilaf, maka lebih baik kita berpegang pada mazhab salaf. Maknanya kita tak perlulah nak fikir kerana hanya Tuhan saja yang tahu akan makna yang sebenarnya, maka kita serahkan terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lebih selamat bagi kita sebagai orang yang percaya atau orang yang beriman pada Allah Ta'ala, kerana kita tahu maksud atau murad yang dikehendaki maknanya hanya Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui. Maka zahir daripada barang yang ditakrir itu muafakat oleh salaf dan khalaf atas mensucikan Allah Ta'ala daripada makna yang mustahil yang menunjuk atasnya oleh demikian yang zahir itu. Jadi maknanya dengan ringkasnya bolehlah dikatakan maksud daripada khalaf dan daripada salaf satu saja, iaitu maksudnya mensucikan Allah Ta'ala daripada menyerupai ataupun bersifat dengan sifat-sifat makhluk atau sifat yang baharu. Kerana kedua-duanya maknanya mensucikan Allah daripada sifat makhluk, iaitu sama ada mereka dari golongan khalaf atau golongan salaf. Itulah yang kesimpulan yang sebenarnya, yang mana kita tidak boleh ambil zahir begitu saja tanpa menyerahkan kepada Allah, dan boleh juga ditakwil tapi semuanya diserahkan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan atas takwil ijmali kerana bahawasanya mereka itu memalingkan oleh mereka itu akan nas yang memberi waham itu daripada zahirnya yang mustahil atas Allah Ta'ala, tetapi mereka itu bersalahan kemudian daripada yang demikian itu pada ta'yin murad daripada demikian nas itu, dan tiada ta'yin kerana binakan atas waqaf atas firman Allah Ta'ala. Jadi kerana mentakyinkan makna tentunya akan membawa kepada pengetahuan manusia yang tidak sama dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Jadi sebaik-baiknya artinya adalah bagi kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan makna yang sebenar, dan kita tak bolehlah mentakyinkan sebenar-benar makna dengan yakin, kerana
makna yang sebenar hanya Allah Ta'ala saja yang tahu, tetapi kita hanya cuba memalingkan makna daripada makna yang asal itu sebab kerana tujuan mensucikan atau mentanzih Allah Ta'ala daripada menyerupai sifat makhluk. Itu ialah yang utama. Artinya supaya segala apa makna yang ada mengelirukan kepada kita yang boleh diartikan Allah Ta'ala mempunyai sifat macam sifat manusia atau sifat haiwan dan sebagainya, maka itu kita serahkan pada Allah Ta'ala untuk menentukan makna yang sebenarnya. Kerana Allah Ta'ala saja yang tahu murad atau yang tahu yang dikendakinya. Yang ini waqaf atas fil ilmi. Maka ada diatafkan atas lafaz al-jalalah, dan atas ini orang yang rasikh pada ilmu itu masuk ia di dalam mengetahui akan takwilnya, maka aturan ayat wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allahu warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi hinggalah akhir ayat. Dan dibaca dengan waqaf pula, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, berhenti di situ, itu waqaf. Maknanya hanya mengetahui takwilnya, tidak mengetahui takwilnya kecuali Allah. Stop. Kemudian sambung dengan satu ayat yang lain. Kemudian ini dipanggil istinaf. Itu ayat yang lain. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Orang yang mantap atau orang yang kuat dalam ilmunya, mereka berkata kami beriman dengannya. Jadi itulah noktah ataupun titik perbezaan yang ulama-ulama berpendapat sama ada diwajibkan wakaf kepada illallah tadi, atau disambung dengan warrasikhuna sebagai ma'tuf ataupun sebagai ataf kepada ataf, sebagai ataf makna waw tu harfu ataf, bukan waw istinaf, disambung kepada asal iaitu illallah warasihuna, makna Allah dan orang yang dalam ilmu. Itulah makna, daripada sinilah makna terpecah kepada dua pendapat. Maka jumlah yaquluna amanna bihi, penghabisan tu, ayat penghabisan, ayat yang ke hujung, ketika itu permulaan kalam bukan perhubungan kalam yang dahulu, mana ia adalah satu istinaf, maka maknanya satu makna yang tak ada kena-mena dengan yang dahulu, mana bukan ataf, dan wakaf atas firman-Nya illallah pada perkataan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Itulah maknanya yang diwakafkan situ, maknanya warasikhuna fil ilmi, makna satu adalah yaquluna amanna bihi, adalah perkataan lain daripada yang pertama tadi. Dan atas ini adalah katanya warasikhuna fil ilmi, dan maknanya kemudian barulah warasikhuna fil ilmi. Ini jumlah permulaan kalam pula. Ini warasikhuna fil ilmi makna satu istinaf, jadi warasikhuna situ makna sebagai mubtada fil ilmi, dan kemudian yaquluna rabbana itu sebagai khabar kepada warasikhuna fil ilmi. Jadi itulah dalam dari segi makna bahasa Arab. Maka atas kaul ini tiada tahu takwilnya yang tafsil yang mentakyinkannya, maka murad itu melainkan Allah, jua tiada lainnya. Jadi dengan makna kita wakaf di situ, makna hanya Allah Ta'ala saja yang tahu akan takwil ataupun makna yang asal kepada makna yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam masalah takwil tadi. Maka pada kaul ini berlakulah atas kaul salaf yang mentakwil oleh mereka itu atas jalan ijmali. Jadi makna orang salaf juga mentakwil, tapi takwilnya cara ringkas. Maknanya Tuhan Maha Suci sama dengan makhluk, tapi makna itu makna sebagai makna takwil juga, walaupun tidak mentakyinkan maknanya. Maka ditafwid, diserahkan makna muradnya itu kepada Allah. Jadi diserahkan pada Allah Ta'ala saja yang tahu muradnya.
Artinya maknanya ulama salaf dengan ringkas mentakwilkan juga, tapi mentakwil ijmali. Maknanya bukan takwil tafsili sebagaimana ulama khalaf. Tapi diserahkan kepada Allah Ta'ala juga. Dan hasilnya bahawasanya apabila datang pada Quran atau sunnah oleh orang yang memberitahu ia dengan mutasyabiha, mentasbihkan jiha bagi Allah atau jisim, jiha mana seperti Allah Ta'ala di arash misalnya, atau jisim Allah Ta'ala ada tangan atau muka atau rupa atau barang anggota, nescaya memuafakatlah oleh ahli haq dan lain daripada mereka itu melainkan kaum mujassimah dan kaum musyabbaha atau musyabbiha atas takwil yang demikian itu, kerana wajib ditanzil akan Allah Ta'ala daripada barang yang menunjukkan atasnya oleh orang yang tersebut, oleh barang yang tersebut itu dengan sekira-kira zahirnya. Jadi kalau sekiranya maknanya ada puak yang mengatakan memang tidak ditakwil, terus dimaknakan Allah Ta'ala ada tangan atau ada muka, berada di tempat, maka itu kaul dipanggil kaum yang menganggap Tuhan itu berjisim. Itu maknanya na'udzubillah mustahil. Dan juga kaum yang dikatakan mereka itu menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Atau dipanggil, satu dipanggil mujassimah, satu dipanggil musyabbihah. Jadi kedua-dua puak ini adalah tak benar, salah. Jadi maknanya kita insyaAllah kita akan sambung lagi perbahasan ini supaya kita faham apabila kita mendapati ada ayat-ayat ataupun ada kalimah-kalimah yang menyerupai Allah Ta'ala, hendaklah kita bersikap seperti itu. Sama ada kita nak bersikap sebagai orang khalaf dengan mentakwilkan secara tafsil, atau bersikap sebagai khalaf mentakwilkan secara ringkas. Wallahu alam, insyaAllah kita akan sambung di lain sesi insyaAllah. Assalam daripada Masjid Darul Makmur kepada tuan-tuan sekalian, dan masjid sentiasa mengharapkan bantuan tuan-tuan untuk terus membantu memberi sokongan kepada masjid supaya masjid dapat berkembang, dapat lagi berkhidmat yang lebih baik untuk kaum muslimin sekalian. Sekian saja, sehingga bertemu semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.